tahu tak Maisara yang plasenta tu kebanyakannya adalah dia punya gene, genetik dari isi tu adalah daripada bapa. Oh? Kejap. Tapi plasenta tu plasenta ibu. Macam mana tu? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Sema Medik sekali lagi, di mana kita akan telusuri isu-isu terkini dan topik-topik menarik berkaitan kesihatan dan perubatan yang boleh kita ambil sebagai panduan. Saya Maisara Nasi, hos anda untuk Sembang Medik kita hari ini, dan hari ini kita akan bincang sikit topik berkaitan kesihatan ibu hamil dan bayi, dan mungkin lebih berfokus kepada kesihatan plasenta. Dan sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada Dolcezza Coffee. Terima kasih kepada Dolcezza Coffee kerana telah menaja minuman kopi hari ini. Episod kali ini dibawakan khas oleh Dolcezza Coffee. Another day, another Dolcezza Coffee with high quality, halal and premium taste. Hashtag best coffee, hashtag support local brand. Okay, so that's the introduction. Tapi saya nak kenalkan kepada anda tetamu jemputan khas kita hari ini. Okay. Siapa? Okay, episod kali ni kita bawakan seorang pakar dan actually pioneer dalam bidang neonatology di Malaysia. Dan mungkin kepada penonton di luar sana yang first time dengar istilah neonatology, okay, sebenarnya neonatology ni adalah sub kepakaran kepada pediatric yang mana berfokus kepada penjagaan dan perubatan khusus untuk bayi yang baru lahir. Okay, jadi dah boleh dapat sikit gambaran. Okay, so untuk tetamu kita hari ini, jadi beliau sendiri sudah hampir lebih 10 tahun berkhidmat dalam bidang ini dan ada juga sebagai konsultan unit rawatan rapi neonatal and ICU di UKM, dan sekarang ini juga merupakan Professor of Pediatrics ataupun kepakaran beliau dalam neonatology di UKM juga. Dan dengan minat yang mendalam dan juga kepakaran beliau dalam bidang neonatology ni, banyak kajian yang telah dijalankan oleh beliau seperti jaundice, G6PD, kajian inflamasi plasenta dan jangkitan intrauterin. Dan pencapaian beliau turut diiktiraf bukan sahaja dalam negara, bahkan di peringkat antarabangsa, termasuklah di UK, Australia, US dan banyak lagi lah. Ni kalau nak sebut ni sampai esok tak habis. So, saya nak cerita lagi. Okay, bukan tu sahaja. Di samping khidmat dan kepakaran beliau yang beliau sumbangkan selama ni sama ada dalam ataupun luar negara, beliau juga turut aktif menerbitkan lebih 70 kertas kajian berimpak tinggi dan menyelia hampir 50 pelajar siswaza. Masya Allah. So impressive. Saya sangat kagum dengan beliau hari ni. Memang kita punya panel jemputan hari ni sangat hebat lah. Okay. Jadi, so saya nak perkenalkan lah. Okay. The one and only Prof. Dr. Chia Fook Choo. Selamat datang, Prof. Thank you, Maisara. Untuk betulkan sikit lah, Maisara. Oh, yeah. Thank you so much for the pengenalan lah. Tapi sebenarnya bukan sangatlah pioneer. Satu daripadanya lah. Yang ada juga yang sebelum ni macam mentor-mentor saya sebelum pun, so satu daripada yang kan sangat terawal lah. Tapi kira awal lah, Prof. Awal lah. Sebab Prof pun kira dah habis master around 97 macam tu kan. Sekarang dah lebih 20 tahun. Nak dekat 30 tahun juga kan. So quite pioneer sebenarnya. Thank you. Okay, so mungkin ada yang tanyalah kenapa Prof ada dengan kita hari ni kan. Okay, sebenarnya kalau ikutkan sekarang Prof juga merupakan ketua kumpulan penyelidikan plasenta dan perinatal di UKM. Betul kan, Prof? So hari ni kan, Prof, kita nak sembang sikit lah topik tentang kesihatan ibu hamil dan bayi. Tapi lebih dalam konteks plasenta dan fungsinya lah macam tu. So kenapa? Sebab banyak kita dengar sekarang tentang masalah-masalah kehamilan lah yang mungkin penonton dekat luar sana, mungkin episod kali ni lebih memberi banyak input kepada para ibu dan juga para wanita yang akan melahirkan, yang banyak kita dengar di TikTok, di Twitter atau X sekarang kan kita sebut, di Facebook. Banyaklah masalah-masalah kehamilan seperti keguguran ataupun ada masalah kelahiran bayi pramatang. In fact, dekat Malaysia sendiri kan, Prof, lebih 12.3% kelahiran bayi adalah bayi pramatang.
Dan kalau kita kira-kira, lebih kurang 500,000 bayi pramatang yang dilahirkan dalam setahun. Dia bagi saya macam mungkin agak merisaukan kan, 50,000. 50,000 lah. Sebab kelahiran setahun puratanya di Malaysia 1.5 juta. 500,000. So 1 dari 10 bayi yang dilahirkan adalah pramatang. Possibility so untuk about bayi 10% pramatang. kan. A bit more than 10% sebenarnya. So itu menyebabkan lebih purata. So dan I think macam peningkatan bayi pramatang yang dilahirkan ni meningkat juga saban tahun kan Prof, dan it's quite macam worrying jugalah, merisaukan jugalah kan. Dan kalau kita sembang tentang masalah bayi pramatang ni kan Prof, mesti ada banyak lah sebenarnya faktor yang mempengaruhi sebenarnya daripada masalah kelahiran bayi pramatang ni. Tapi yang macam kalau kita dengar juga kebiasaannya kan yang mungkin ada dikongsikan di apa-apalah laman media sosial, contohnya faktor masalah rahim dan ataupun masalah plasenta tu sendiri Prof. So macam mungkin Prof boleh share sikit lah apa sebenarnya plasenta ni dan fungsi dia apa sebenarnya? So plasenta tu sebenarnya sangat penting dan orang ramai tak memikirkannya pun. Dia ingat satu benda yang lepas lahir tu dibuangkan. Betul. Tapi cuma kaum ataupun etnik populasi yang orang Melayu ya, di Malaysia tu dia ada satu culture lah yang dia tanamkan plasenta tu. Itu menyebabkan satu daripada kekangan kepada kita masa tu membuat penyelidikan. Sebab bila tanam uri tu, tanam plasenta tu, lepas tu kita boleh kaji lah. So kita pun membuat kajian dan fikirkan inovasi kan. Macam mana kita boleh nak ambil plasenta untuk dikaji kan. So kita buatkan satu cara di mana kita ambil sedikit daripada plasenta tu dan kita yang bahagian yang tertentu boleh ambil keluarkan yang kami keluarkan dan diberikan balik yang plasenta yang lain pada bapa tu untuk ditanam. So itu satu daripada inovasi kita untuk kaji plasenta. Kenapa kita nak kaji plasenta? Sebab kenapa Prof? Sebab plasenta tu dia ada macam footprint tau. Footprint tapak-tapak dia memberitahu kita dalam kandungan tu apa yang sudah jadi. Dia ada petanda. Ini walaupun bayi tu dah dilahirkan selepas tu. Tapi kita boleh tengok juga. Betul. So that's why it's so important yang kita ambil plasenta tu untuk kaji. Terutamanya kalau bayi tu ada mengalami masalah. So katakan dia lemas, tak cukup oksigen bila keluar. Sebab apa tu? Sebab plasenta yang menyebabkannya? Ada satu isu dengan plasenta sebabkan tu. So petanda-petanda ni kita boleh kaji dan kita boleh kaitkan penyakit tu dengan apa yang sudah terjadi semasa dalam. Kalau macam sekarang ni kan Prof, itu ke situasi yang berlaku kalau contohnya ibu yang datang dengan masalah komplikasi pada bayi dia, adakah doktor akan terus boleh tak saya nak kita tengok plasentanya macam mungkin mana? Sebelum tu saya nak berikan sebab orang ramai mungkin akan lihat video dan tanya apakah fungsi uri itu kan? Ya, betul-betul. So yang pentingnya fungsi uri itu adalah memberi makanan dan oksigen semua yang fetus ataupun janin tu semasa mengandung. So dia menjadi satu perantaraan dari ibu kepada plasenta tu, uri tu akan ada tali pusat kan, semua orang pusat. So dia macam satu saluran dari ibu kepada bayi. Dia makan. So plasenta penting tu. Kalau plasenta tak sihat, benda-benda ni tak akan disalurkan kepada bayi. So ada isu macam semasa mengandung pakar obstetrik pakar perbidanan tu akan beritahu bayi tak besar ni. So satu daripada masalahnya ialah uri ataupun plasenta yang tak berapa sihat lah.
So yang ini menyebabkan pertumbuhan bayi itu terbantut. Ya, sebab plasenta fungsinya tak begitu optimal. Jadi Prof, sebenarnya masalah kepada plasenta ni dia boleh mempengaruhi lah kepada komplikasi bayi itu juga. Betul, ya. Dan bidang tujahan saya yang utama adalah semasa saya buat PhD saya tu apakah isu jangkitan kuman dalam kandungan dengan plasenta. So ada satu ciri-ciri yang sangat yang sudah diterbitkan pun. Yang semasa mengandung tu, satu daripada isu bayi lahir pramatang adalah sebab jangkitan kuman dalam. So kuman sudah masuk ke dalam rahim dan ini mungkin akan menyebabkan inflamasi ataupun radangan di peringkat plasenta. So plasenta tu akan mula mengeluarkan isyarat-isyarat kepada bayi dan juga kepada ibu, katakan sekarang kita diserang oleh kuman. Bayi akan perlu keluar, kalau tidak keluar tu dia akan mati dalam kandungan. So dia ada beri isyarat tu. Jadi isyarat tu menyebabkan rahim memulakan kontraksi. Kontraksi itulah yang menyebabkan anak tu dilahirkan pramatang. So itu satu isunya. Yang anehnya masa isyarat tu diberikan, isyarat tu plasenta mengeluarkan isyarat tu kepada janin dan dia akan menyebabkan janin tu mula lebih matang. Maksudnya dia cepat matang? Bukan. Maksudnya setengah organnya perlu mula matang. So seakan-akan macam kalau janin tu keluar, terutamanya paru-paru, dia perlu bernafas kan. Sebab masa dalam kandungan tu janin tak perlu bernafas banyak. Sebab dia punya pertukaran oksigen semua dibuatkan oleh plasenta pun. Ya. So apa yang macam kita makan semua tu, selepas makan kan kita ada kumbahan kan, supaya dikeluarkan kan dalam kencing ke dan semua tu. So bayi tak perlu buat macam banyak tu sebab dia dikeluarkan melalui plasenta. Ya. So itu juga tugas plasenta. Selain daripada memberi pemakanan kepada janin, dia juga mengeluarkan kumbahan daripada janin. So satu organ yang sangat penting lah. Kita panggil plasenta tu organ ya. Orang pun tak fikirkannya sebagai satu organ. Dia tu tisu dan satu organ yang boleh berfungsi secara independen. Kan bila Prof cerita tentang plasenta ni kan, dan sebenarnya fungsi dia adalah komponen yang paling penting lah waktu kehamilan, betul kan Prof? Tapi macam Prof cakap tadi, bila di dalam tempoh ke minggu ke berapa kehamilan tu yang kita boleh tengok signal-signal plasenta ataupun rahim tu bermasalah. So satu daripada petandanya, katakan dalam isu kalau pakar obstetrik beritahu yang puan janin ni tidak membesar. So mereka mula buat kajian lah, ujian-ujian tertentu akan dibuat. Satu daripada ujian mereka buat dengan ultrasound ya. Sebab masa tu janin dan plasenta masih dalam kandungan kan. Biasa dalam minggu ke berapa tu Prof? Terpulang awal dari pun jenis. Kita boleh detect lah. Ya, terpulang kepada isu apa yang terjadi. Kalau isu awal terbantut tu mungkin adalah masalah genetik pada janin lah. Tapi isu plasenta tu biasa pada trimester kedua. Trimester kedua tu ialah lepas minggu 14 lah mengandung. So masa tu kalau janin mula tidak membesar melalui ultrasound kan wanita mengandung akan pergi buat ultrasound. Satu ujian yang penting ya yang wanita mengandung sekarang perlu realize yang mereka sepatutnya buat ujian ultrasound awal. Sebelum ni rawatan perbidanan biasanya orang mengandung bila nampak perut tu kembung 5 bulan baru pergi tengok doktor kan. Tapi sekarang kalau rawatan obstetrik moden perlu mereka, kalau mereka tidak dapat haid tu
pergi untuk confirm pregnancy, lepas tu ujian semua sudah boleh ke rumah, termasuk ultrasound. Dengan buat ultrasound tu mereka akan tahu kesihatan janin dan plasenta lah. So kalau dari awal mereka dah tahu janin tu tak membesar, so satu isunya mungkin adalah si plasenta. Dengan buat ultrasound tu pun mereka dapat tengok dan kaji apakah fungsi plasenta melalui saluran darah dalam plasenta. Dekat dia terbabit dalam pertumbuhan yang tidak baik untuk bayi itulah. So mereka boleh buat itu. So macam dia pakai profil biofizikal lah. Biophysical profile tu dia akan tengok dari segi aliran, rintangan, salur darah kepada aliran. Semua boleh tengok. Saiz plasenta tu, berapa banyak air ketuban masa tu. Kalau plasenta tak sihat pun kadang-kadang mungkin air ketuban akan macam itulah. Itu panggil profil biofizikal lah yang mereka boleh buat dari segi buat ujian dengan ultrasound. Itulah cara yang tidak invasif ya. Cara invasif lain termasuk buat biopsi, kena buat tisu keluarkan sikit daripada plasenta tu pun boleh dibuat. Itu panggil chorionic villus sampling, CVS. Dan selain daripada tu boleh buat amniocentesis, ataupun ambil air ketuban keluar, cucukkan jarum ke dalam di mana ada air ketuban, lepas dikeluarkan untuk tengok petanda-petanda dan isyarat yang saya beritahu tadi. Kalau macam yang Prof cerita ni kan, ini kira macam cara kita nak pantau jugalah kesihatan plasenta kita. Tapi macam contoh Prof ada bagi tahu pasal non-invasive punya cara dan juga invasive juga ada kan Prof? Itu kepada orang yang wanita normal yang hamil ke ataupun kalau berlakunya masalah-masalah? Berlakunya masalah-masalah macam janin tak membesar ataupun ada petanda-petanda kelahiran pramatang lebih awal kan. Jadi kita boleh check lebih awal lah. Macam tu. Sebab macam saya tadi katakan, isyarat tu akan diberikan oleh plasenta tu. Jadikan ibu mengandung tu mungkin mula mengalami kontraksi ataupun pecah air ketuban. Dia akan wanita macam simptom-simptom ni akan menyebabkan wanita perlu biasanya mencari doktor mereka lah. Betul. Kenapa saya baru hamil, kenapa saya sudah mula sakit perut kan? Kenapa? So mereka akan pergi tengok doktor kan. Masa tu doktor akan check lah. Ataupun dia tiba-tiba macam leaking liquor kan, kita panggil leaking liquor tu, keluar air ketuban tu semasa mengandung, itu pun tak sihat kan. So itu ada isyarat-isyarat ataupun tanda yang menyebabkan wanita ada simptom yang perlu tengoklah, ditengok oleh pakar. Lepas tu ujian-ujian yang saya kata tu secara invasif dan non-invasif mungkin akan Kalau macam yelah, bila kita cerita tentang banyak masalah-masalah plasenta ni kan Prof, kita jadi risau lah, saya terutamanya wanita kan. Kita memang belum, sebagai orang yang belum kahwin single, tapi macam bila kita perlu risau benda ni Prof? Sebab kalau ikutkan setiap ibu yang hamil dia akan pergi pemeriksaan berkala kan Prof. Dan sekiranya macam tiada apa-apa yang berlaku, maksudnya sepanjang pemeriksaan berkala tu tiada apa-apa yang berlaku, tak perlu risau lah. Ataupun kita perlu risau juga sebab masalah plasenta atau masalah rahim kepada ibu boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Faham ke Prof? Maksudnya macam semua orang patut risau ke benda ni Prof? Sebab saya terfikir juga, betul ke ada juga yang kata masalah plasenta ni genetik? Macam mana Prof? Satu pertanyaan sangat-sangat mengagumkan. A very good question actually, Mas Sarah. Show your latar belakang sebagai seorang penyelidik. Itu yang kumpulan ni tujuannya. Adakah kita boleh buat kajian plasenta dengan secara tak invasif? Sebab you tak boleh keluarkan plasenta tu sebelum kelahiran kan. So satu daripadanya ialah mapping of placenta yang tengah dibuat oleh pusat-pusat institusi yang terkenal yang saya tahu. University of Cambridge, UK ada sebuah institusi yang sangat giat dalam kajian placenta semasa dalam rahim tu lagi.
Maksudnya macam mana dia nak check? Itulah. So seperti mana saya kata tadi, kita guna cara ultrasound non-invasive kan. So sekarang dengan AI nanti kita boleh buat kan. So zaman AI kan sekarang kita boleh buat mapping. Mapping secara non-invasive tu macam satu kajian berapa besar kadar pembesaran plasenta adakah sama dengan bayi, dan fungsi-fungsi dia boleh kita letakkan tagging secara membuat tagging tu kita macam inject satu antibody yang boleh melekat pada warna, dan lepas tu akan pergi ke plasenta tu, kita akan memberikan tanda-tanda signal yang dia sihat ke tak sihat. Itulah yang kita akan buat. Sedang dijalankan ke ataupun akan dijalankan? Dan sedang dijalankan dengan giat oleh pusat-pusat institusi kajian plasenta di global worldwide. So ini adalah, that's why this group I happy lah yang universiti sudah berikan status kumpulan penyelidikan kepada kita, penyelidikan universiti ya. Harap-harap nanti bidang tujuan ini begitu penting sampai kita Center of Excellence, ICOE. So tengoklah di dalam berapa tahun mungkin. Tapi ia sangat menarik ya kajian plasenta ni, sebab dari status yang siapa nak tahu tentang plasenta ya, macam dia bahan yang dikeluarkan, dibuang dan dibuang akhirnya dia tak, kan. Orang ramai mungkin tak fikir itu plasenta tu kerja dia kuat tau. Betul. Semasa dari janin bentuk sampai dilahirkan, dia tungkus rumus sebagai satu perantara antara ibu dengan bayi tu. Isu genetik itu sangat menarik ya, Maisara. Yang terbaru ni ialah kita tahu dah genetik yang you kata genetik tu, tahu tak Maisara yang plasenta tu kebanyakannya adalah dia punya gene genetik dari isi tu adalah daripada bapa. Oh? Kejap. Tapi plasenta tu plasenta ibu. Macam mana tu? Itu yang kata. Sebenarnya plasenta tu bukan plasenta ibu tau. Okay, interesting. Yes. Sebenarnya dia nature ni sangat amazing kan. So sebagai seorang ayah tu, dia ingat tak berapa kontribusi kan. Ya, sebab ibu tu yang kena mengandung tu 9 kan? bulan tu. Sebenarnya gene dari bapa tu yang membentuk kebanyakan daripada fungsi plasenta. Okay. So dia macam membuat satu tapak pada ibu tu untuk memulakan pertumbuhan janin. So dari segi plasenta tu, kebanyakan gene sekarang diketahui adalah daripada ayah. Okay. Wah, kira kita tak boleh nak kata macam ayah tak beri contribution. So ini kontribusi yang sangat penting. Sebab dia yang macam buat satu foundation lah. Dia macam buat foundation, build rumah tu. Ya, dan lepas tu makanan semua akan plasenta kepada. This is something new untuk saya juga, Efra. Dia macam wow sikit tadi. Ya. Tapi memang itu yang saya nak tambah tu ialah itu yang kajian terbaru dari University of Cambridge lah. Yang mengatakan satu petanda isyarat yang bayi berikan kepada ibu tu adalah IGF ya. IGF tu insulin-like growth factor yang sangat penting. Yang type 2 tu insulin-like growth factor tu yang menyebabkan pertumbuhan janin. So dengan itu isyarat yang diberikan imprinting daripada ayah tu, genetik daripada ayah tu yang menyebabkan petanda isyarat dari janin IGF tu kepada plasenta. Lepas tu ibu punya part di plasenta tu adalah satu reseptor lah. Reseptor dia macam lock and key ya. So isyarat tu kena pergi docking pada dia punya reseptor tu. Macam kita spaceship kan, kena docking kan. So isyarat tu pergi, lepas tu ibu punya port ke ataupun tempat dia docking lah, isyarat, that's what we call the receptor, akan
ambil signal ni dan akan memberikan plasenta, lepas tu beritahu plasenta apa yang perlu disalurkan kepada janin. So itu satu finding yang sangat-sangat impactful. Yes. Menambahkan kepada kita punya kefahaman lah dari segi plasenta. Dan dia akan membantu juga kita untuk lebih menjaga kesihatan secara menyeluruh lah, bukan saja bila bayi tu dilahirkan baru kita tengok kesan-kesannya. Kita boleh tengok lebih awal lagi lah kan Prof, macam tu. Dan Prof boleh share sikit tak, macam Prof cerita tentang kajian tadi kan, macam sekarang ni kan Prof, ada tak apa-apa kajian ataupun berdasarkan daripada pesakit-pesakit Prof lah, yang Prof tengok sendiri, kes-kes yang berkaitan dengan plasenta ni Prof, untuk kita tengok macam mana kesan dia. So satu daripada kajian yang kita telah buat dalam bulan ni yang hasil kajian yang sangat impactful ialah kumpulan saya telah buat kajian mengenai Gardnerella lah. Satu daripada kuman yang agak biasa pada di dalam rahim? Ya, dalam saluran peranakannya. So kuman ni dalam kajian yang mula-mula kita buat dalam model haiwan ya, menunjukkan bahawa dengan jangkitan ni janin akan kurang membesar dan dia plasenta pun tak sihat dan menyebabkan plasenta tu kecut juga. So kami pun buat kajian dalam wanita mengandung dan satu daripada hasil kajian preliminary menunjukkan betul dengan jangkitan GV ni, kita panggil GV, janin tu akan kurang sihat dari segi dilahirkan pramatang ataupun dia kurang berat badan. So itu satu isu ni dan jangkitan ni boleh diubat. So sekarang fasa seterusnya kita akan tengok dalam model, adakah dengan rawatan awal kita boleh kurangkan impak ni kepada pertumbuhan janin ataupun plasenta. Macam mana kita nak menyihatkan balik bayi dan plasenta kalau kita rawat dengan ubat apa dan pada takat anda mengandung, adakah boleh dielakkan? Jadi Prof, kalau macam berdasarkan apa yang Prof kongsikan ni, kalau sekiranya ibu hamil ni dia dijangkiti oleh kuman yang Prof sebutkan tu, kita boleh rawat dan kita boleh cegah juga tak Prof sebelum dia dapat itu satu soalan yang sangat penting. So kebanyakan wanita ada kuman ni. Okey. Ya. Dia mungkin tak ada simptom. Macam mana boleh dapat tu? So dia adalah satu kuman yang sangat aneh. Dia ada satu kumpulan ya. Dia dalam satu kumpulan kuman yang lain. Dan dia ada konsep sekarang faham kan masalah mengenai microbiome. Semua kita disaluti oleh bakteria yang baik. Ada bakteria yang baik, tapi ada bakteria yang jahat pun. So bila bakteria jahat tu lebih daripada bakteria baik ini, masalahlah kita dapat jangkitan kuman. Itu yang maksudnya. So bakteria baik tu menyebabkan dia melindungi kami daripada jangkitan oleh bakteria jahat. So GV ni kira macam opportunistic lah. Dia dikira kuman yang tak baik, tapi dia tak berapa suka menyerang dulu. Dia tunggu orang lain buka dia punya jalan untuk dia, baru dia akan jadi jahat. So ada certain keadaan yang mana dia akan menyerang. Betul. So kalau wanita tu ada kuman ni, dia mungkin tak ada petanda pada awal ni, tapi mula mengandung tu mungkin dia ada isu pemakanan ke ataupun keseimbangan hormon tu tak berapa elok, jadikan bakteria yang tak baik tu mula masuk. Sebab kalau kamu Mas Sarah dengar kan, ada wanita yang mengandung tu ada macam ada jangkitan saluran peranakan ataupun sebab
hormonnya, lebih progesteron, semua tu menyebabkan saluran peranakan tu lebih lebih sesuai untuk bakteria jahat membuat dia punya kerja untuk menyerang. So mereka lebih dapat kira mereka sedikit immunocompromised lah. Ya. Dia punya pertahanan sudah kurang masa mengandung, sebab mengandung tu ada stres dari segi macam ni lah, ketakseimbangan dari segi pertahanan. So masa itulah kuman GVD menyebabkan dia lebih menyerlah dan lebih garang. So balik kepada pertanyaan, adakah kita boleh mengurangkan isu tu? So satu caranya ialah kita boleh mungkin wanita sebelum mengandung tu buat ujian, tengok ada tak kuman ni. Kita boleh check? Boleh check. Kita akan buat satu swab. Ya. Lepas swab tu mungkin boleh dibuat semasa ini macam saya cakap sebagai satu pakar obstetrik ya. Okay. Tapi sebenarnya saya pakar neonatal, tapi saya perinatal jugalah. Kita perlu tahu dengan agak mendalam apa yang pakar obstetrik saya buat kan. So, itu yang kita panggil perinatal. Sejenak sebelum melahirkan dan selepas melahirkan. So kalau katakan wanita tu, ini satu bidang tujahan lah yang kita nak buat dalam kumpulan. Ya, kalau wanita pergi buat saringan awal, sama ada kuman ni ada ke tidak. Kalau dapat tahu adakah baiknya kami mulakan rawatan pada masa tu supaya bakteria ni dibunuhkan, dihapuskan dan rawatan tak ada kuman ni. Jadi kalau rintangan ibu tu turun masa mengandung, tak ada kuman ni pun untuk membuat jahat. So mungkin itu akan mengurangkan isu kelahiran peramatan dan bayi berat badan rendah akibat daripada kuman. Itu satu projek yang mungkin kita akan buat negara lain. So sekarang kira dah berjalan ke ataupun macam tak, itu masih kita lagi dalam? Masih akan buat. Sekarang saya sudah beri satu secret ni. Okey, ini akan dijalankan. Nanti kumpulan lain dari luar negara pula akan buat ni, tapi tak apa, ini bahasa Melayu. Tak berapa. Anyway, dalam yang pentingnya dalam negara ni KPU cuma UKM saja ada yang membuat kajian plasenta, sebab kan banyak pakar yang boleh terlibat dalam kajian plasenta. UKM sangat beruntunglah sebab kami ni ada pakar patologi yang memang dikenali dalam negara untuk membuat kajian plasenta, termasuk bahkan sekerja saya Prof Tan Giok Chin dan Prof Wong Yin Peng, semua yang buat kajian plasenta. Memang diperaktifkan mereka ahli patologi yang pakar dalam plasenta. So mereka tengok tisu-tisu plasenta dan saya kerjasama segi tengok apakah impact dan output kepada plasenta tu kepada bayi baru lahir. Termasuk juga pakar obstetrik lain lah yang membuat kajian tu. Yang Prof Eng semua yang akan tengok di isu wanita mengandung dengan jangkitan kuman GV ni lah. So itu sedikit sebanyak kan Sarah mengenai apa yang kita kata yang sangat mencuitkan hati kata ialah satu masa saya dapat panggilan telefon sebab mereka tahu saya adalah ketua kumpulan penyelidikan plasenta. Lepas tu orang tu tanya saya macam mana saya boleh guna plasenta ni untuk rawatan. Oh, maksudnya pesakit sendiri yang bukan. Ini ada satu macam seorang daripada kajian usahawan. Oh, okey. Sebab pada masa tu sangat rakyat sangat gemari ataupun public sangat menggemari plasenta. Buat produk kosmetik and then banyak yang boleh digunakan, betul kan bro? So I think usahawan tu nak buatkan kosmetik daripada plasenta yang dibuang dari hospital. Sebab bukan macam orang Melayu, yang orang Cina semua tak berapa kisah mengenai plasenta akan dibuangkan dari hospital. Betul. So dia nak gunakan
tak ada komen lah. Sebab yang pentingnya saya kata placenta tu boleh dikaji untuk tengok petanda-petanda ni untuk kebaikan baby. Dan juga placenta adalah satu sumber stem cell ya. Stem cell yang sangat penting untuk buat kajian sekarang. Dan juga untuk masa ni placenta apakah kepentingannya ialah kita sudah mulakan praktis pengapitan tali pusat lewat seluruh negara. Dan ini telah di endorse ya oleh WHO ya sebagai satu langkah yang sangat penting untuk kesihatan anak. Di mana sebelum ni bila bayi keluar saja kita mengapit tali pusat awal untuk memisahkannya daripada ibu. Sekarang bukti dari kajian menunjuk kalau ia mengapit tali pusat lewat ada lebih banyak darah yang boleh dimasukkan kepada bayi sebelum disahkan. Darah itu sangat penting untuk perkembangan bayi. Kurangkan dia daripada dapat isu kekurangan darah ataupun anemia sebelum tahun 5 tu. Negara kita ada satu negara yang paling tinggi sebelum ni mempunyai kadar anemia, tak cukup zat besi untuk anak-anak di bawah 5 tahun. So kita rasa ini ada satu, saya telah mengetuai kumpulan untuk membuat ini sebagai satu polisi supaya dan saya berterima kasihlah kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk endorse dan memulakan polisi dari segi semua anak lahir di negara Malaysia itu diapit tali pusat lewat untuk kepentingan kesihatan bayi lah. Dan bila kamu mengapit tali pusat lewat tu untuk at least 1 minute ya, tunggu 1 minit ya untuk bayi cukup bulan. So placenta tu banyak darah. Placenta tu yang akan keluarkan darah ni kepada bayi tu semasa pengapitan lewat tu. So fungsi placenta ni sangat bayi. Bukan satu benda tak kisah dan so pengapitan tu dia punya kepentingan. Dia ada banyak stem cell. Kalau kita lebih lewatkan pengapitan, so darah daripada placenta bersama stem cell tu semua boleh pergi kepada bayi untuk kesihatan di lain hari bila dia menjadi orang dewasa. Sangat menarik. Saya rasa kita dah cover banyak daripada awal tadi. Prof dah cerita tentang fungsi dan kita tahu juga apa masalah-masalah placenta yang boleh kita cegah ataupun yang boleh kita rawat daripada awal lah, sama ada dari segi invasif ataupun non-invasif kan. Sama ada kita boleh check dalam tempoh kita pemeriksaan kehamilan awal ataupun sekiranya ada komplikasi pun kita boleh check sebenarnya kan Prof. Dan Prof pun dah share juga tentang kajian-kajian yang sedang dan akan dijalankan. Dan saya rasa macam mungkin sekarang kita kena lebih orang kata aware lah bahawa sebenarnya placenta ni khususnya kan Prof memang memberi satu implikasi ataupun satu kesan yang besar kepada janin terutamanya dan juga kepada ibulah yang melahirkan kan. So kalau bolehlah Prof share apa kita kata macam last word ataupun macam first thing yang Prof boleh cakap kalau orang tanya macam mana sebenarnya kita nak jaga kesihatan placenta ni lah sebagai kalau ibu yang mengandung ke kan. Apa tips? Just a short one, Prof. Tipsnya ialah untuk memahami isyarat lah daripada placenta tu. Saya rasa tipsnya ialah kalau isyarat tu sudah diberikan melalui placenta kepada ibu seperti mula mendapat kontraksi sebelum cukup bulan tu, mungkin kelahiran pramatang akan jadi. So untuk menjaga kesihatan tu perlu pergi ke doktor kamu, pakar perubatan untuk buat ujian sama ada jangkitan kuman ke tidak, adakah sudah mula keluar air ketuban ke tidak. Itu semua boleh menyebabkan kita lebih memantau dan juga merawat jangkitan kuman tu dengan awal dan memberi ubat-ubat lain yang boleh protect kepada anak. Macam untuk kelahiran awal ya, pramatang sangat penting ibu diberi antibiotik kalau sudah ada tanda-tanda gejala kelahiran pramatang di mana ada mula keluar air ketuban. So antibiotik. Lepas tu kita boleh berikan ubat kepada ibu supaya ubat tu boleh disalurkan kepada bayi untuk mematangkan dia punya
paru-paru. Sekiranya keluar awal, paru-paru dia boleh bernafas boleh nampung pernafasan bayi itulah dengan sihat, lebih sihat. So itu adalah memahami isyarat macam tu. Memahami isyarat. Itu keyword je. Memahami isyarat. Selain tu ialah kalau pergi untuk rawatan antenatal yang sangat rapi, jangan ingat tak penting, tak ada masa, semua penting untuk pergi pemeriksaan antenatal yang awal, supaya ultrasound yang menyeluruh boleh dibuat untuk tengok fungsi plasenta. Ya, itu saja cara dia, kita nak tengok plasenta sihat ke tidak kan, untuk tengok ultrasound boleh buat tu. So diberi pergi antenatal check, ultrasound yang menyeluruh dengan awal dan pemantauan rapi. Lepas tu dari segi pertumbuhan bayi lah, sebab kita ada carta tau, pertumbuhan janin tu macam mana. Betul. Dan ultrasound tu boleh beritahu adakah air ketuban cukup ke tidak. Itu semua petanda yang kita boleh buat dari segi pemeriksaan antenatal awal. So jangan lupa kena ingat satu, kena perhatikan isyarat awal dan juga kena buat pemeriksaan awal. Jadi apa yang Prof dah kongsi dengan kita hari ni, sebenarnya sedikit sebanyak kita dapat mengurangkanlah masalah kehamilan dan juga kelahiran bayi pramatang. Hopefully kita haraplah kan pada masa-masa akan datang, masalah-masalah kelahiran bayi pramatang ataupun masalah kepada kehamilan ni dapat dikurangkan kan Prof? Hopefully lah, kita memang berharap pun dengan segala kajian dan juga penambahbaikan teknologi dalam kesihatan dan perubatan yang kita ada sekarang ni. Alright, okay. So I think saya rasa itu sahaja untuk episod kita kali ni. Banyak kita dah cover sebenarnya Prof. And saya sebenarnya nak sembang lagi Prof, tapi kita off camera nantilah. So macam sekarang, saya harap semua penonton di luar sana dapat ambil sedikit input, sedikit sebanyaklah input yang kita dapat hari ni, terutamanya dalam kesihatan plasenta, dan semoga kesihatan dan perubatan yang kita ada sekarang ni dapat menjamin kita punya penambahbaikan gaya hidup lah pada masa akan datang. Right? So kepada semua, jangan lupa untuk terus saksikan podcast kami dan boleh subscribe dan review juga podcast episod kali ni. Dan semoga kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam Sembang Medik di bawah Fakulti Perubatan. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum.